Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada di bulan Sya'ban. Maka di antara perkara yang kita dituntut semasa kita berada di bulan Sya'ban ini, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rejab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan kepada Rabbul Alamin. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan, rebut peluang dalam bulan Sya'ban ini untuk kita perbanyakkan puasa sunat. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-72. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-108 dan 109 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepadamu serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan kerana dialah sebaik-baik hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-108 dan ke-109 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat terakhir ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa perintah dan larangan itu adalah untuk kepentingan masing-masing, bukan untuk kepentingan Rasul. Kemudian setelah memberi tuntutan dan peringatan untuk semua manusia, ayat ini diakhiri dengan tuntutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahawa demikianlah penutup surah ini bertemu dengan mukaddimahnya. Kedua-duanya berbicara tentang wahyu Al-Quran, dan kalau pada awalnya disebutkan penolakan kaum musyrikin dan tuduhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhir surah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk konsisten mengikuti wahyu Al-Quran serta sabar dalam melaksanakan tuntunan wahyu itu dan tabah menghadapi segala penentangan yang ditimbulkan oleh mereka yang ragu terhadap apa yang disampaikan oleh baginda. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan mentafsirkan ayat ke-108 dengan menyatakan bahawa katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk iaitu dengan mengetahui kebenaran, mengamalkannya, mengutamakannya, maka yang demikian untuk kebaikan dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan terhadapnya, bahkan sebenarnya buah dari amal mereka kembali kepada mereka. Maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa sesat dengan tidak mengetahui kebenaran atau tidak mahu mengamalkannya, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri dan Allah tidaklah rugi, bahkan yang rugi adalah orang yang sesat itu. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu, iaitu pemelihara amalmu dan yang menjumlahkannya sehingga aku harus memaksa kamu mengikuti petunjuk. Aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Allah Subhanahu Wa Taala yang memperhatikan kamu. Oleh kerana itu perhatikanlah dirimu dalam waktu yang telah diberikan ini. Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa juga mentafsirkan ayat ke-109 surah Yunus dengan menyatakan bahawa dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu baik dalam hal ilmu, amal, keadaan dan dakwah, dan bersabarlah dalam berdakwah serta menghadapi gangguan yang mereka tujukan kepadamu kerana kesudahannya adalah kebaikan sehingga jangan malas atau bosan. Bahkan tetaplah di atasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan agamanya, memenangkan baginda terhadap musuh-musuhnya dalam peperangan setelah Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan baginda melalui hujah dan alasan. Ada pula yang mentafsirkan maksud sehingga Allah memberikan keputusan, iaitu keputusan agar kaum musyrik diperangi dan ahli kitab disuruh membayar jizyah, hingga Allah memberi keputusan antara kamu dan kaummu yang mendustakan. Dialah hakim yang terbaik kerana hukumnya penuh dengan keadilan yang sempurna. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-108 dan 109 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat-ayat ini adalah ayat penutup bagi surah Yunus yang menjelaskan dasar agama yang umum dan akidah Islam yang diingkari oleh kaum musyrik Arab. Ayat ini juga menerangkan kedudukan Al-Quran yang membawa kebajikan kepada semua manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menutup surah ini dengan seruan atau ajakan yang ditujukan kepada segenap manusia. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-108 dan 109 surah Yunus ini menjelaskan bahawa dengan pangkal seruan kepada manusia ini, dapatlah kita fahami bahawa bukan sahaja orang Arab musyrik yang hidup di zaman Rasul yang kena seru, malahan pemeluk agama yang lain pun diseru supaya menggunakan akal untuk menerima kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran itu pula lah yang diturunkan kepada Nabi yang dahulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui betapa besarnya tanggungjawab Rasul. Bagindalah orang pertama sekali menjalankan wahyu Allah untuk dirinya agar menjadi iktibar bagi sekalian orang yang telah menyediakan diri menjadi pewaris Nabi yang disebut sebagai ulama. Umat manusia tidak mungkin menghargai seruan Rasul kalau Rasul sendiri tidak menjadi pelopor yang mula-mula sekali dalam mengikuti wahyu ilahi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-108 dan 109 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-108 dan ke-109 surah Yunus ini
menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai wahyu kebenaran daripada Tuhan sekalian alam. Surah ini bermula dengan menyebut tentang Al-Quran dan diakhiri juga dengan menyebut tentang Al-Quran. Justru mereka yang beriman dan diberi hidayah kepada Al-Quran dengan membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, maka hidayah yang diterimanya itu akan membawa kebaikan, malah faedah tersebut berbalik kepada dirinya. Faedah itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak memerlukan imannya. Begitu juga tidaklah faedah itu kepada Nabi dan orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Namun, jika seseorang manusia itu menolak Al-Quran, maka dia sendiri jugalah yang akan menanggung bahaya kesesatannya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-108 dan 109 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Al-Quran sebagai panduan utama kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia agar mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita sebagai hamba-Nya wajib menuruti segala perintah serta menjauhi larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan agar sabar dalam perjuangan untuk menyebarkan Islam. Lumrahnya ada segolongan manusia yang tidak mahu mendengar serta menolak kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, nabi dan pendakwah. Cercaan, ejekan, tomahan, kejian, kemarahan adalah asam, garam dan rencah yang sering dihadapi ketika usaha dakwah dijalankan. Apabila kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, wujud segolongan manusia yang telah sampai kepadanya kebenaran Al-Quran. Namun, mereka tetap memejamkan mata, memekakkan telinga untuk menerimanya. Mereka tidak mahu beriman dengan Al-Quran serta tidak mengindahkan isi kandungan Al-Quran sehingga menjerumuskan diri sendiri kepada kesesatan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-36 dan ke-37, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Dan sesungguhnya syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahawa mereka orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-108 dan 109 surah Yunus ini ialah pertama, umat Islam hendaklah sentiasa sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, telah menghadiahkan Al-Quran sebagai rujukan utama di dalam kehidupan kita. Sesiapa yang diberi hidayah dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya, maka Al-Quran akan memberi faedah kepada dirinya. Namun jika sebaliknya, maka dia telah mengundang bahaya kesesatan. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan agar mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadilan dan ganjaran yang selayaknya kepada hamba-Nya yang bersabar dalam menyampaikan risalah Islam. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.